Assalamualaikum and a very good day everyone. For today's lesson, we are going to continue from chapter 5, okay, algebraic expressions. Okay, so this video we are going to continue with 5.2 algebraic expressions involving basic arithmetic operations. Okay, before kita start, kita nak revise a little bit on like terms and unlike terms hari tu. Okay, sebab example ini penting juga sebab dia jarang ditanya di peringkat awak, tapi benda ni sangat penting lah untuk akan datang punya reference. Okay, so kita tengok soalan A ini. Okay, 2x dan 1/x. Adakah dia adalah like term or unlike term? Adakah dia term yang sama ataupun tidak? So, biasa kita nampak x dengan 1/x. Kita rasa dia sama. Sebenarnya dia tak sama. Okay, sebab apa? Kalau saya ada 2x, okay, 2x, okay, dengan 1/x. Dia bukannya 1/x ni bukannya bermaksud 1x, tidak, dia adalah 1/x. So 1/x ni, okay, dia sebenarnya adalah x kuasa negatif 1. Okay, kuasa negatif 1. Contohnya lah, okay, contoh kalau saya terjemah dalam bentuk nombor, okay, dalam bentuk nombor, contohnya saya ada 1/2. 1/2 ni sebenarnya adalah 2 kuasa negatif 1. So, kalau kita guna example ni, kita guna calculator, 2 kuasa negatif 1, kita letak So, dia akan dapat 1/2. So, konsepnya samalah macam algebra juga. Okay. So, kesimpulannya untuk soalan A ini dia adalah unlike term. Sebab satu adalah X, satu lagi adalah X kuasa negatif 1. So, this is unlike term. Okay, this is unlike term. So, how about question B? Okay, question B, 2/3xy. Okay, and 4xy over 5. Okay, so dekat sini kita hairan kenapa xy yang ini terpisah. Okay, sebenarnya kalau kita bagi example, contohnya saya ada 2/3xy. Okay, dia sama juga kalau saya tulis macam 2xy/3. Yang penting kalau dalam pecahan macam ini, okay, melibatkan algebraic, okay, xy ini milik yang di atas. Okay, dia milik yang di atas. Dia bukan milik yang di bawah. So, dia ada dua cara untuk tulis. Jadi, kesimpulannya dekat sini, soalan B ini adalah like term. Okay, dia adalah like term. Okay. Okay, seterusnya we are going to continue macam mana algebraic ni kalau dia melibatkan combine operation, okay, ataupun operation satu persatu macam tambah, tolak, darab, bahagi. Okay, so kita gunakan X sebagai contoh. Okay, sebagai contoh saya ada X, okay, saya ada X tambah X. Okay, X tambah X ini sama dengan 2X. Okey, macam mana dia jadi 2x? Okey, contohlah satu batang pen tambah lagi dengan satu batang pen. Anggaplah pen itu adalah x. Okey, satu batang pen tambah satu batang pen, dia bersamaan dengan dua batang pen. So, samalah juga macam ni. Cuma kita tidak tulis 1x ini sebagai 1. Okey, dia adalah kita tulis sebagai x sahaja. Okey, so harap awak faham kita tidak letak 1 di hadapan coefficient of unknown yang mana dia punya nilai adalah 1. Okey, tapi dia sama juga memberi maksud 1. Okey, dan kita juga contohnya x tolak x, saya ada x tolak x. So, x tolak x, satu batang pen, okey, tolak satu batang pen. So, awak tinggal kosong lah, dah tak ada. Okey, tinggal kosong. Okey, itu melibatkan tambah dan tolak. Okey, tambah dan tolak. Seterusnya kita tengok kalau dia adalah okey, melibatkan darab pula. Okey, let's say saya ada x darab x. Okey, x darab x. Okey, x darab x dia tak sama macam x tambah x. X darab x dia berganda. Okey, dia berganda, maksudnya x darab dengan x. So, ada berapa dah x sekarang ni? Ada 2. Okey, macam kita belajar square, kalau kita darabkan benda yang sama banyak kali, so dia ikut bilangan itu. So, x ni dia darab sebanyak 2 kali. So, dia jadi x square. Okey, dia bukan 2x lah, dia x square. Dia kuasa sebab dia adalah berganda, sifatnya didarabkan. Okey, so x ini juga boleh ditulis sebagai x darab x macam inilah. Okey, x darab x sama dengan x kuasa 2. Sama juga, dia sama memberi erti darab. Okey, kita guna kurungan ke, kita guna simbol darab ke, dia tetap memberi maksud yang sama, dia adalah darab. Okey, let's say saya ada x darab x darab x sebanyak 3 kali. So, dia jadi x cube. Sebab kuasa dia adalah 3 kali. Okey, sama juga kalau kita darab 4 kali, so dia jadi kuasa 4. Okey, dan dia juga boleh ditulis sebanyak x. Okey, darab x
darab X. So, kita dapat juga X kuasa 3. So, itu untuk contoh darab lah. Okey, dan satu lagi kita ada contoh bahagi. Okey, contoh bahagi kita ada X bahagi X. Okey, X bahagi X sama dengan X bahagi X. So, dia benda yang sama kan? Benda yang sama. So, X bahagi X sama dengan 1 lah. Okey, sama dengan 1. Okey, ni saya tulis macam ni je lah. Okey, X bahagi X sama dengan 1. Okey, macam mana pula kalau saya ada 2X bahagi X? Okey, 2X bahagi X. Kalau tadi X bahagi X sama dengan 1. Kalau X bahagi X, okey, dia ibarat kita cancel out this one. So, dia tinggal 1. So, jawapan dia adalah 2. Okey, kita akan tengok detail lagi lah lepas ni. Okey, okey, kalau pelajar, dia akan selalu confuse dekat sini je. 2 ni. Okey, so selalu ingat kalau dia tambah. Okey, contohnya dia tambah macam X tambah X tadi. Awak kena ingat dia guna konsep macam objek tambah dengan objek. Objek itu yang bertambah. Okey, tapi kalau X itu didarab dengan X, maka dia berganda. Dia jadi kuasa. Kalau darab menjadi kuasa. Kalau tambah, dia bertambahlah dia punya koefisien ataupun dia punya constant di hadapan koefisien. Macam kita belajar hari itu, apa yang berada di hadapan unknown. Okey, so kita nak tengok contoh extra example dekat sini sebelum kita proceed dengan latihan. Okey, dekat sini kita ada X tambah Y. Okey, X tambah Y. So, X tambah Y ini dia tak boleh nak ditambahkan. Okey, sebab dia adalah unlike term. X dengan Y adalah unlike term. Dia tak sama. So, X tambah Y kalau ditambah macam mana? Apa hasil dia? Macam tu juga. Okey, X tambah Y akan jadi X tambah Y. Dia tak berubah. Okey, sebab dia adalah unlike term. Dia tak boleh nak kita tiba-tiba jadi XY. No, sebab dia bukan darab dan dia bukan bahagi. So, kalau darab dan bahagi saja dia boleh digabung. Tapi kalau tambah dan tolak, dia tak boleh. Okey, contoh saya ada X tolak Y. Okey, X tolak Y, boleh tak kita tolak? Tak boleh sebab dia adalah term yang berbeza. Okey, dia jadi X tolak Y. X tolak Y tetap X tolak Y. Tapi kalau kita ada 2X tolak X, okey, 2X tolak X boleh ditolakkan sebab dia adalah like term. Okey, bila dia 2X tolak X, maka dia jadi apa? Okey, contohlah saya ada 2 batang pen tolak 1 batang pen. So, tinggal berapa lagi batang pen? Okey, so kita tinggal 1 batang pen which is X. Okey, contohnya kita ada 3Y tolak Y. Okey, 3 love. Contohnya Y ini saya jadikan love. 3 love tolak 1 love. So, tinggal berapa lagi love? Okey, tinggal lagi 2 love. So, dia jadi 2Y. Okey, itu kalau tambah dan tolak. Dia mesti like term. Okey, dia mesti like term. Barulah kita boleh tambahkan dia. Ataupun tolakkan dia. Tapi kalau dia unlike macam ni. Okey, dia macam ni dia unlike. Okey, unlike term. So, dia tak boleh nak ditambahkan dan ditolakkan. Alright. So, kalau dia melibatkan darab dan bahagi pula macam mana? So, contohnya saya ada okey, Y square. Okey, darab Y kuasa 3 contohnya. Okey. Yang ini macam mana kita nak darabkan dia? Okey. So, bila kita nak darabkan dia, ini cara repeated multiplication. Okey, repeated multiplication. Okey. Okey, dia akan jadi, contoh ni guna teknik repeated multiplication Okey, let's say yang ini, you see, Y kuasa 2. Maksudnya ada 2Y kat dalam tu. So, saya buat macam ni. Y darab Y. Ada 2Y. Okey, so tambah lagi dengan 3. Ada 3Y kat sini. Okey, Y kuasa 3. So, 1, 2, 3. So, ada berapa Y semuanya? 1, 2, 3, 4, 5. So, dia jadi Y kuasa 5. Okey, dia ada cara lain sebenarnya yang lebih mudah. Di mana kalau kita ada macam ni, benda yang sama dengan syarat dia punya Y mesti sama, unknown dia sama. Okey, so kita ada Y. Okey, kita ada Y. Y kuasa 2 darab dengan Y kuasa 3. So, yang ini, dia punya kuasa dekat atas tu kita tambahkan. So, dia jadi 2 tambah 3. So, sama dengan 5. So, basically dia adalah benda yang sama. Okey, so itu contoh kalau darab. Okey, kejap nanti bila kita buat latihan kita akan nampaklah dia punya perubahan tu macam mana. Okey, so kita tengok Y kuasa 3 bahagi Y kuasa 2. Contoh lain kat sini saya letak. Okey, Y kuasa 3
Ini bahagi pula saya guna. Y kuasa 3 bahagi Y kuasa 2. Bahagi ni kan kita boleh sebenarnya tukar dia dalam bentuk pecahan. Okey, contohnya macam ni. Y kuasa 3 bahagi Y kuasa 2. Okey, so kalau kita guna repeated multiplication, kita boleh duplicate lah Y ni 3 kali kan. Y darab Y bahagi dengan Y darab Y. Ada 2Y. So dekat sini kita mansuhkan. So tinggal siapa lagi kat atas ni? Tinggal satu Y je kat atas tu. So Y. So Y ni sebenarnya Y kuasa 1. Tapi kita tidak tulis dia sebagai Y kuasa 1. Kita tulis dia sebagai Y sahaja. Okey? Dan kalau kita guna method yang mudah tadi, contohnya kita ada Y kuasa 3 bahagi Y kuasa 2. Kalau tadi darab partnernya dengan tambah dekat sini, okey, maka kalau dia bahagi, maka partnernya adalah tolak. Okey, so Y 3, okey, tolak 2. Okey, kuasa 3 tolak 2. So kat sini kalau bahagi kita guna tolak. So Y 3 tolak 2 sama dengan 1. So Y kuasa 1 sama dengan Y. So dia adalah sama. Okey, cuma method sahaja yang berbeza dekat sini. Okey, I hope you faham sampai sini. Okay, sedikit tambahan before we move to exercises or practices. Okay, so kita tengok this one. Let's say we have 2x. Ini melibatkan nombor yang lebih kompleks. Okay, melibatkan yang ada constant. Alright, so let's say we have 2x cube. Okay, times 4x power of 2 for example. Okay, yang ini dia ada constant dekat depan. Kalau tadi kita tengok yang tak ada constant. So, kalau yang ada constant, macam mana cara kita nak buat dia? Okay, so kita akan darabkan constant ni dulu. Ni constant ataupun coefficient kita sebut. Constant tu adalah nombor lah. Nombor yang berada di hadapan unknown. That is constant. Okay, ataupun coefficient. Dua-dua tu boleh je digunakan. So, dekat sini we have 2 times 4. Okay, 2 times 4 saya buatkan 2 darab 4 dulu. Then baru saya kumpul dia punya X. Okey, maksudnya ini nombor dulu kat depan. Ni, barulah saya darab dengan X. So, X kuasa 3. Okey, darab X kuasa 2. Means that kita selesaikan dia punya constant dulu. So, 2 darab 4 sama dengan 8. Okey, dan X ni kita boleh guna teknik mudah tadi. Tak perlu guna repeated multiplication. Sebab kita boleh tambahkan sahaja. Dia jadi, dia jadi X. Okey, dia jadi X kuasa 3. Okay, I'm sorry. This one. Okay, X kuasa 3. Okay, kuasa 3 tambah 2. Sebab dia adalah unknown yang sama. Okay, kalau unknown dia tak sama, tak boleh tambah. Okay, kuasa 3. Sorry. Kuasa 3 tambah 2. Okay, sekejap saya besarkan sedikit. Okay, kuasa 3 tambah 2. Okay, so dia jadi 8X kuasa 5. Okay, so dia jadi 8x kuasa 5. Alright, so kalau kita ada contoh bahagi, for example, kita ada bahagi Okay, let's say saya ada 2. Saya guna nombor yang sama, 2 kuasa 3. Okay, bahagi dengan 4x kuasa 2. Okay, 4x kuasa 2. So, dekat sini kita boleh bahagi ni, kita boleh tukar pergi pecahan. Okay, kita boleh tukar pergi pecahan. Dia jadi 2x kuasa 3 bahagi 4x kuasa 2. Okay, jadi kita kat sini bahagikan dulu dia punya pecahan ni. Okay, bahagikan dulu pecahan ni. Pecahan yang mana? Pecahan constant dia, 2/4. So, saya ada 2 bahagi 4. Ni cancel out. Jadi 1. Ini cancel out jadi 2. So, dia jadi 1/2. So, yang ini X kuasa 3. Okey, kuasa 3 disebabkan dia adalah bahagi, maka dia adalah tolak. Tolak 2. So, jawapan dia adalah 1/2. Okey, X power of 1. Okey, X power of 1 kita tidak tulis sebagai kuasa 1, tapi kita tulis X sahaja. So, yang penting awak tahu yang ini X sama dengan X kuasa 1 sebenarnya. Okay, tapi kita tidak tulis sebagai X kuasa 1. Please take note on that one lah. Alright. So, kalau kita let's say lah awak tak nak guna method ni. Awak rasa macam susah kan? For example. Okay, so awak boleh guna method repeated multiplication. Okay, repeated multiplication. So, we have
2x. Ada berapa x? Ada 3x. 1, 2, 3. Okay, 2 ni letak jugalah kat depan. Bahagi dengan 4. Ada 2x. 1, 2. Okay. Lepas tu awak pun mansuhkan ni sama juga. 1, 2. Okay. So jawapan dia 1/2. Okay. Lepas tu yang ini ataupun tak nak tulis dulu pun tak apa. Kita settlekan dulu pemansuhan ni. Ni mansuh, ni mansuh. So tinggal yang dekat atas ni je lagi kuasa. Bawah dah tak ada dah. So bila bawah dah tak ada, kita boleh tulis 1. Okay, kita boleh tulis juga macam ni. X darab 1 X. So X per 2. So sama je sebenarnya. X per 2 dengan 1/2 X. Benda ni sama je macam yang ini. Cuma dia boleh ditulis sama ada X per 2 ataupun 1/2 X. Okay, so untuk penerangan ini sampai sini je video ni. Okay, after this you have to watch another video yang mana saya emphasize on bahagian latihan dan examples. Okay, so see you in the next video.